Bila kita bercakap tentang pemikiran literasi, ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Ia merupakan satu amalan, satu perkara yang sudah sinonim dengan dunia pendidikan kita. Cuma bila kita menggunakan pakai term tema ataupun menggunakan nama-nama yang baru yang menjadikan satu perkara yang mungkin akan menimbulkan pelbagai persoalan. Oh, perubahan lagi dalam pendidikan. Sebenarnya tidak. Kepada masyarakat luar sana, kepada guru di luar sana, kita berkisar tentang proses penyampaian pendidikan yang sepatutnya berlaku dengan cara lebih matang dan mantap dalam pendidikan itu sendiri. Dan sebelum itu, sebelum kita pergi kepada sejauh mana kepentingan pemikiran literasi dalam mendepani pendidikan masa kini, mungkin ada di kalangan penonton kita pada hari ini yang masih lagi terfikir-fikir pemikiran literasi itu apa sebab. Mungkin dia tak tahu. Mungkin ada yang kurang jelas, ya. Jadi kalau dengan kata lain pemikiran literasi ini saya boleh katakan satu pemikiran yang holistik, yang lengkap. Yang mana kita bukan hanya memvisualkan suatu perkara, tapi juga kita menzahirkan perkara itu dengan menggunakan perkataan secara komunikasi, menzahirkan satu perkataan itu dengan secara emosi. Kita menzahirkan satu perkara itu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang kita rasa dapat memberi satu input dan juga memberi respon apa yang kita perkatakan. Itu yang dimaksudkan dengan pemikiran literasi. Pada tahun 2011, kerajaan mula membawa kepada masyarakat pendidikan, khususnya guru-guru, pendekatan terbaru. Kita mula memperkenalkan I think pada waktu itu, iaitu peta pemikiran. Di situ timbul satu isu. Guru-guru mula berfikir, kenapa nak diubah? Kita dah guna peta minda, kita dah guna peta mungkin tulang ikan, ataupun six thinking hats. Kita dah guna macam-macam pendekatan. Tapi kenapa tiba-tiba kita masukkan pula peta I think, pemikiran, dengan 8 peta yang konon-kononnya berdasarkan kepada mazhab dan fahaman guru-guru, hanya itu saja yang perlu ada. Jadi ini perkara yang mungkin dunia pendidikan, masyarakat pendidikan di Malaysia tak sedar bahawa ini adalah satu pendekatan alternatif yang kita berikan kepada pendidik. Bila kerajaan memperkenalkan I think, kerajaan cuba untuk membawa proses pemikiran baru manusia Malaysia ini, gunakan perkataan mungkin salah term, manusia-manusia, generasi-generasi yang ada di Malaysia ini, supaya mereka faham, mereka tahu bagaimana proses cara nak berfikir dengan betul. Jadi, untuk kita lebih tersusun cara berfikir, cara bercakap, manusia perlu ada satu perkara, visual. Manusia perlu mampu memvisualkan maklumat, menyusun data yang ada di dalam pemikiran minda mereka sebelum kita lontarkan di mulut sebagai satu komunikasi. Ini proses yang ada dalam I think. Dan kemudian kerajaan perkenalkan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Timbul kekecohan dalam masyarakat. Apa pula kebat? Apa pula itu pemikiran aras rendah, pemikiran aras tinggi. Jadi sebenarnya ini kesinambungan. Setelah manusia, setelah kementerian memperkenalkan I think, kesinambungan adalah pemikiran aras tinggi. Bermula dengan I think, bermula dengan kebat, kemudian kita bersambung pula dengan proses TMK ini dan menjurus kepada keluarlah VLE, VLE. Kita keluarlah pelbagai teknologi yang lain, webinar, kita adalah berbagai-bagai teknik dalam menggunakan aplikasi yang kita ada. Ini satu kesinambungan ke arah mempelbagaikan, mewariasikan corak pemikiran yang ada dalam masyarakat generasi baru Malaysia. Jadi, bila kerajaan sudah memperkenalkan pada tahun 2011 tentang I think, kebat, tentang TMK keperluan, pendekatan pedagogi yang baru, ini adalah untuk memantapkan, kata lain soft landing kepada guru-guru sebelum mereka dipindahkan, ditransformkan kepada satu acuan dan visi yang kita nak capai di masa akan datang. Sekarang kita bercakap tentang pendidikan abad 21 yang menekankan tentang literasi, pemikiran literasi. Jadi andai kata pada 2011 kerajaan tidak memperkenalkan I think, kebat, TMK dan sebagainya, agak mustahil untuk kita membawa kepada kemenjadian generasi baru dengan memiliki tahap pemikiran literasi yang tinggi. Mungkin di luar sana, guru-guru terfikir pemikiran literasi. Bagi dengan proses andaian. Okay? Bagaimana untuk melihat sama ada seorang individu atau pelajar itu memiliki pemikiran literasi ataupun tidak. Pertama, keywordnya adalah curiosity. Curiosity. Apa itu maksud curiosity di sini? Sikap
sifat ingin tahu dalam kalangan pelajar. Sebagai situasi, ya, bila kita bawa anak-anak kita bersiar ke mana-mana pusat membeli belah contohnya, mereka berjalan dan tanpa kita sedar anak-anak kita berhenti seketika dan melihat satu alat mainan. Contohlah, ada alat mainan itu mungkin beruang sedang mengetuk-ngetuk satu drum dan menghasilkan bunyi. Dan anak kita terberhenti. Sebagai seorang ibu, apa yang sepatutnya kita lakukan? Sebagai seorang bapa, biasanya apa yang kita buat? Kita katakan, apa yang you buat? Cepat, kita ke sana. Cepat, kita ke sini. Cepat ikut, banyak tempat lagi kita nak pergi. Kenapa tengok ni? Ini tak penting. Kita lupa. Tak sempat nak layan. Betul. Kita lupa. Pada peringkat itu, pada waktu itu, satu proses pemikiran sedang berlaku dalam anak kita. Curiosity, keinginan ingin tahu. Tetapi sikap yang ada pada ibu bapa, kita melihat kepada keseronokan alat permainan. Kita tidak memikirkan bahawa mungkin anak saya sedang berfikir bagaimana gendang itu boleh dipukul. Bagaimana permainan yang tidak hidup itu, beruang itu, boleh mengetuk drum itu. Bagaimana beruang itu dihasilkan? That's what we call curiosity. Dan ini membawa kepada pemikiran literasi yang kita nak. Sebenarnya, dengan kata lain, anak-anak bukan melihat objek sebagai objek. Anak-anak melihat objek sebagai data dan maklumat. Kalau ini kita mampu berikan pemahaman kepada guru-guru, kepada anak-anak kita dalam classroom, inilah yang kita perlukan dalam pendidikan pemikiran literasi.